Manusia slot pertama, tak lain tak bukan hari Isnin kita akan bersama Pesona di Zahra di Konti IKIM. Tetamu tetap kita, tak lain tak bukan, jeng-jeng Ustaz Muhammad Alamin di Konti IKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana hadir ke Konti untuk bersama dengan sahabat pendengar mesti Pesona di Zahra. Hari ini kita nak sambung lagi berkaitan dengan Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga. Awalan ini kita nak berikan juga sikit mukadimah lah Ustaz untuk nama Allah Al-Hamid. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita dalam Pesona di Zahra. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan penyelesaian masalah keluarga. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian ya. Jadi kita kongsikan pada hari ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid. Al-Hamid yang maha terpuji ya. Al-Hamid yang maha terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala antara nama-namanya adalah yang maha terpuji. Jadi kita sebagai hamba ni perlu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua selepas Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengingatkan balik tiap kali ketika kita menunaikan solat, kita akan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Alam ini plural, maknanya bukan saja alam manusia, tapi Allah yang menguasai alam jin, alam malaikat, alam kubur, alam akhirat, alam dunia, semua alam, alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai sekalian alam. Sekalian alam, semua alam. Seluruhnya alam. Jadi maknanya kita hari ini katakan bayangkan kerdil dan kecilnya kita. Kita hari ini bimbang kakak tuan-tuan sekalian, katakanlah kita ni adalah seorang CEO yang berjaya. Kita CEO hanya syarikat kita. Mungkin kita CEO di Malaysia contohnya. Sedangkan ada orang yang CEO multinational. Kan maksudnya dia ada franchise di banyak negara dan sebagainya. Kita adalah CEO di banyak negara. Ada lagi orang yang ada cawangan seluruh dunia contohnya. Kita boleh tengok makanan-makanan segera satu dunia boleh katakan ada contohnya. Ada lagi hebat. Katakanlah kita sekalipun CEO antara international kan, antara negara-negara yang banyak ini, hanya di dunia je. Dunia kita je ni, kecil ni saja. Sedangkan dunia kita ni duduk dalam satu galaksi yang beribu-ribu bintang kan, yang ada planet-planet dia. Kita hanya dunia kita tu je. Kan kecil tu je sebenarnya. Kecil tu saja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala iaitu Rabbul Alamin, maknanya Tuhan sekalian alam. Bukan saja dunia kita ni, dunia para malaikat, maknanya jin, haiwan dan benda-benda alam yang kita tak tahu sekalipun. Itu maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi bibi kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kita nak mulakan dulu perkongsian kita pada hari ini iaitu sifat memuji sifat memuji daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah faham maknanya kita disuruh untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah hukum kita memuji manusia? Jadi apakah hukum kita memuji manusia? Apakah hukum kita memuji manusia? Memuji manusia ada 5 hukum dia. Ada 5 hukum memuji manusia. So kita nak kongsikan pada hari ini nama Allah Al-Hamid. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, dan kita orang yang maknanya nak memahami hukum, apakah hukum kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Hukum yang pertama, pujian adalah haram. Haram hukum memuji. Macam mana hukum memuji menjadi haram? Apabila sesuatu pujian menjadi pujaan. Daripada pujian dia jadi pujaan. Dia jadi pujaan, menjadi puja. Memuji sehingga menjadi memuja. Memuja ni maknanya kita memuji sampai kita menundukkan diri dan hati kita, sampai menghormati dia, sampai mungkin maknanya menyembah dia, seorang tu sampai menyembah sesuatu tu. Memuji sesama manusia sampai jadi memuja. Dan kita boleh lihat pada hari ini ada orang yang memuji sampai memuja manusia.
saya berbalik daripada Pakistan pada hujung bulan 12 baru ni. Jadi perjalanan saya adalah bahagian utara Pakistan. Utara Pakistan ni termasuk Kashmir, side Pakistan Saya pernah pergi juga Kashmir, side India. Kashmir ni memang cantik lah. Betul kalau orang cakap dia sebagai syurga dunia Kemudian saya pergi sebelah Hunza dia panggil. Okey, ada satu penulis buku pada tahun 1930-an. Dia melawat satu bahagian dan dia menceritakan bahawa tempat itu seakan syurga. Tempat itu seakan syurga. Tempat itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orangnya mempunyai perniagaan. Orangnya sangat baik. Orangnya mempunyai budaya yang sangat hebat, kan? Jadi maknanya dia menuliskan buku dia. Okey. Jadi ketika dia balik ke negara dia, pergi pulang ke British, kemudian dia cuba cari balik tempat tu tapi tak jumpa. Jadi dia kata, aku tak ingat tapi memang macam syurga. Maka yang aku ingat patah perkataan, orang menyebut dia sebagai Shangri-La. Shangri-La. So jadi Shangri-La ni jadi ketika buku ni famous dan dijadikan satu movie movie Lost of Horizon. The Lost of Horizon. Mana dia buat movie dan movie ni menang award ni. Jadi orang tanya, mana Shangri-La ni? Jadi kerajaan China cuba mengaku bahawa Shangri-La ni adalah tempat dia. Sebab nama pun lebih kurang macam tu ya. Macam macam tu juga kan. Shangri-La ni adalah di tempat Yunan. Dia kata Yunan atas sikit, mana gunung-gunung apa semua adalah Shangri-La. Tapi pengkaji sekarang mengatakan Shangri-La tu adalah Hunza dekat Pakistan. Sebab Yunan dengan Pakistan tu tak jauh pun. Maknanya dia dekat dengan banjaran. Dekat banjaran, banjaran apa nama Himalaya. Bukan banjaran apa berbas situlah, banjaran berbas situ tu. Semasa maknanya akan. Jadi mana ada khilaf Shangri-La tu. Okey, jadi bila saya pergi ke Hunza, ataupun pengkaji sekarang ni kata itulah Shangri-La, maknanya syurga dunia. Dan saya tengok memang cantik. Saya dah pergi kedua-duanya. Bahagian Yunan, Shangri-La bahagian China dan juga bahagian Hunza ni. Okey. Di sana kebanyakan orang adalah mereka ni ada satu mazhab tau. Mazhab yang terkini lah. Jadi pemimpin mereka letakkan gambar dan sangat-sangat mereka memuja benda tu. Setengah-setengah fatwa di Pakistan mengatakan dia sebagai ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam lah. Ini macam pecahan-pecahan daripada Syiah dan sebagainya tu. Jadi maknanya saya tengok mereka cukup menghormati. Bila saya tanya siapa tu, mereka memuji tu sampai kita rasa macam memuja. Dia describe tu kan. Jadi maknanya yang saya nak cerita dekat sini, macam mana kadang-kadang kita memuji seseorang sampai menjadi memuja, sampai benda tu, sampai kita agungkan dia lebih daripada kita agungkan Rasul kita, daripada Allah sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, maka hukumnya haram. Kan? Maksudnya jadi kita memuji ni macam mana hukum dia, maknanya memuji tu jangan sampai memuja. Jangan sampai kita memuja. Dulu pernah satu ketika bininya Abu Jahal ni orang yang cantik tau. Adalah orang yang cantik di kota Mekah. Jadi pesyair-pesyair ni selalu memuji sampai memuja dia ni. Mengayat dia tu memuji sungguh lah. Sampai memuja dia. Jadi kalau hukum memuji sampai memuja, maka hukumnya haram. Itu pertama yang kita nak faham. Pujian sesama manusia tu maknanya selain daripada muji Allah SWT, kita tengok sebab memuji sama manusia ni ada benda yang ada hukum-hukum dia, dan kita kena faham apakah bentuk-bentuk hukum dia tu. Ya, insya-Allah itu baru yang pertama. Haram hukumnya bila kita memuji sampai tahap kita memuja. Dan kita akan sambung lagi 4 lagi insya-Allah. Dan nak tahu juga apa benda kita boleh buat kalau orang puji kita. Kejap kita akan kongsikan. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM untuk sambungan rantaian Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Hamid, yang maha terpuji. Ustaz tadi kongsikan antara hukum puji manusia. Yang pertama tu haram kalau kita memuji sampai tahap memuja. Seterusnya Ustaz? Okey, yang keduanya hukum memuji ni makruh. Makruh ni macam mana? Makruh ni kita memuji seseorang sampai dia lupa diri dia,
sampai dia rasa dia sentiasa betul. Bahasa sekarang ni macam bodik lah ya. Kita seorang memuji dengan keadaan bodik. Orang Arab terkenal dengan benda ini. Sampai kan dia ada istilah memuji yang macam gini ni, ada istilah dia panggil mujamalah. Mujamalah ni satu istilah mana memuji ni macam contoh bodik lah. Dia akan cakap anta munawwar, kau ceria sangat, macam istahduruni, maknanya hadirkan akulah dalam dirimu ini. Macam gitu. dia begitu memang cair lah. Ini macam sama juga. Arab pun pandai ayat-ayat cair saya. Ayat-ayat cair dia memang hebat lah kalau kita baca syair-syair dia kan. Metom se pyar karta itu pula Pakistan pula Urdu pula kan. Itu semua grup-grup ataupun geng-geng yang memuji ni sampai lupa diri lah. Jadi maknanya memuji sampai seseorang tu boleh lupa diri, dia panggil bodik kan, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil mujamalah. Benda tu makruh hukum dia. Sampai orang tu rasa dia je betul, dia je bagus, dan benda ni bahaya. Sampai satu ketika sejarah pernah mencatatkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda pernah ambil pasir baling orang yang puji dia. Jadi bukan keseluruhan pujian tau. Jangan sampai kita ambil pengetahuan macam langsung tak ada puji ke? Suami kita nak puji kan, kita pun ambil apa? Pasir. Ambil pasir kita baling dia, bukan. Bukan macam itu. Ini puji yang sampai boleh melupakan diri. Kita pun kembang naik, terangkat, terawang-rawang. Ini hukumnya makruh Sebab apa? Sampai kita melupakan orang itu menjadi sesat dalam pujian diri dia tu. Maknanya orang yang memuji tu hukum makruh pada orang yang memuji. Hukum makruh pada orang yang memuji. Sebab merosakkan orang itu. Oh ya Allah. Merosakkan orang itu. Kita puji sampai dia rasa melambung dia sampai seolah-olah tidak ada kecacatan dan keaiban dia. Rasa macam dia sentiasa betul. Sampai seolah-olah macam dia tidak ada kelemahan untuk diperbaiki. Maka hukumnya makruh. Jangan bodik suka-suka hati. Jangan bodik suka hati ya. Nanti kena baling pasir. Okey. Ini bagi kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, kemudian hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga, memuji adalah wajib. Kan? Ada hukum memuji wajib Wajib puji. Wajib puji. Kena puji. Tak puji berdosa kita. Apa dia? Satu reputasi yang kita bagikan pada seseorang untuk dia tidak melakukan mudarat. Sekali lagi hukum memuji itu jatuh wajib adalah satu reputasi yang kita letakkan pada seseorang untuk tidak dia membuat perkara mudarat. Sebagai contoh, hari ni kita tengok satu orang, dia dah pegang pisau, mengamuk dia pegang pisau, dia marah sangat, dia tension sangat, dia stres sangat. Dia kata tak ada siapa faham saya, tak ada siapa yang maknanya nak hargai saya. Ketika itu memuji, meletakkan reputasi untuk menghindarkan mudarat, wajib hukum dia. Iktiraflah apa-apa yang boleh diiktiraf. Dia kata awak okey, cuma saya faham awak sekarang sangat sedih sebab tahu jadi macam ini. Sekenal saya, awak tak macam ini. Awak seorang ibu yang baik, awak seorang isteri yang baik. Cuma saya faham mungkin awak stres, awak tak boleh kontrol diri. Jadi kita puji dia tu, letakkan satu reputasi untuk menyebabkan dia tenang diri dia. Itu hukumnya wajib. Jadi sebab tu kalau kadang-kadang kalau kita tengok macam aviator ataupun apa panggil negotiator yang baik, dia menggunakan teknik ini sebenarnya. Puji. Ya, bagi penyayah untuk memujuk dia, menghindarkan jenayah dia itu. Ada satu orang nak terjun bangunan contohnya. Dia kata, awak tak macam ini sebenarnya tau. Awak tak macam ini. Awak jangan terjun sebab kalau awak terjun, maknanya saya kenal awak tak macam ini. Awak orang yang baik sebenarnya. Ingat tak dulu awak pernah datang masjid, awak sangat baik. Berapa sekali datang masjid? Berapa sekali datang masjid kan. Jadi kita puji dia untuk dia tidak melakukan mudarat. Waktu tu wajib hukum pujian. Waktu tu jangan sampai hukum ni Sayyidina Umar pun baling pasir kan. Aku malah puji, kau nak terjun dah. Tak boleh ketika tu. Nyawa Ustaz. Jadi bimbang kat tuan-tuan sekalian kita balik kalau dalam rumah tangga kita, kadang-kadang ada memang isteri tengah mengamuk, suami tengah mengamuk, yang memang hilang kewarasan akal dia kan. Jangan kita tambahkan lagi panas ataupun pertengkaran itu. Ada sesuatu kita kena stop, kita puji dia kan, secara maknanya untuk meredakan dia. Tinggi mujahadah tu Ustaz. Memang tengah marah kan. Tapi maksudnya kita belajar di sini by skill, secara skill kita tahu okey, ini hukumnya aku kena wajib dah puji ni kan. Sebab maknanya bang, abang tak macam ni sebenarnya bang. Abang kenapa sebenarnya? Abang tak macam ni selalu tau. Kenapa abang macam ni? Kan. Jadi maknanya meredakan dia. Ketika itu wajib.
Wajib kena Nampak sebut je benda concern tu. Ustaz kan. Nampak je concern Nampak je dia. concern sebab kadang-kadang bila orang kita bincang pada minggu lepas kan, satu apabila emosi, apabila dekat limbik dia di hijack ke amigdala hijack tu sampai ke reptilian, dia jadi reptilia. Balik sana baling sini. Jadi untuk menenangkan dia kembali, maka ada hukum dalam Islam kita wajib memuji seseorang itu. InsyaAllah itu baru 3 Ustaz kan. Maknanya ada hukumnya haram, ada kadarnya makruh, ada kadarnya memang wajib pun. Wajib hukum. Supaya tak datang lebih teruk lagi mudarat-mudarat yang tak sepatutnya. Dan kita akan mencari sekali lagi. Terima kasih kerana terus bersama Pesona Zara waktu ini bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin di Konti IKIM untuk kita teruskan lagi sambung dalam rantaian Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Hamid yang maha tinggi. Nak puji pun ada hukum-hukumnya. Puji jangan sampai jatuh haram, puji jangan sampai jatuh zun makruh Ustaz kan. Tapi kalau wajib puji, kalaulah benda-benda tu datangkan mudarat kalau tak dipuji, tak diiktiraf Ustaz kan. Seterusnya Ustaz. Okey. Kemudian yang keempatnya iaitu sunat. Hukum sunat memuji macam mana? Memuji untuk merangsang seseorang itu buat baik. Memuji untuk rangsang seseorang buat baik. Contoh macam kita ada anak kita cakap, bagus abang, nak sembahyang pada hari ni. Maknanya kita bagi positif reinforcement kat dia. Kita bagi benda-benda positif yang menyebabkan dia maksudnya dia sedar, bagus. Dia sedar macam dia bagus untuk kalau buat benda tu. Untuk benda tu. Kan? Untuk benda tu. Saya bila saya kaji sejarah Muhammad Al-Fatih. Okey. Muhammad Al-Fatih ni dia sebenarnya anak ketiga daripada Sultan Murad. Anak ketiga. Dia anak ketiga. Dia bukan anak sulung yang akan sepatutnya menggantikan tahta Sultan Murad. Dia anak ketiga daripada Sultan Murad. Jadi abangnya dulu Sultan ni lead sendiri peperangan ni. Dan peperangan ni dia bukan peperangan jarak jauh macam sekarang. Tekan satu button, boom sana. Sana peperangan memang face to face. Face to face ni. Kan maknanya peperangan ni adalah peperangan yang memang ke depan lah maksudnya betul berhadapan, lawan pedang sama-sama dan sebagainya. Okey. Jadi Muhammad Al-Fatih ni abang dia yang sulung nama Ahmad. Ahmad So dia Ahmad Khan ni Ahmad ni syahid dalam satu peperangan bersama bapa dia Sultan Murad. Kemudian abang dia yang kedua ni Ali namanya, Ali Khan. Jadi sama juga meninggal tapi sakit, cedera dan sakit. Jadi ketika itu Muhammad Al-Fatih budak kecil lagi. Jadi dia dibawa maknanya ke istana untuk bapak dia train waktu dia kecil lagi. Bapak dia sendiri train. Sultan Murad sendiri train. Okey. Jadi mak asal dia adalah isteri yang keempat macam tu jadi maknanya bila dibawa ke istana dia macam keseorangan lah, rasa sunyi Okey. Jadi bila sampai umur dia dalam 14 tahun macam itu, Sultan Murad bagi dia tahta. Kemudian waktu tu maknanya beberapa negara Kristian, budak lagi ni kita serang lah. Ini dah masanya kan. Dah masanya kan. Kemudian Sultan Murad ambil balik tahta dia tu untuk lead balik peperangan. Okey. Jadi ketika ambil balik waktu tu dia demotivate tau. Jadi sebenarnya kalau saya tengok sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih, yang bagi dia semangat adalah ibu tiri dia. Ibu tiri dia dekat situ. Ibu tiri dia dekat situ. Ibu tiri dia yang selalu bagi semangat dekat dia. Ibu tiri dia adalah isteri ketiga kepada Sultan Murad. Jadi ibu tiri dia lah yang selalu kalau dia dimotivate ataupun tak ada semangat, maka ibu tiri dia yang kata tak apa. Maksudnya kau baik, sebenarnya kau boleh. Kau lebih hebat daripada abang kau. Kau boleh. Jadi benda-benda motivasi ini yang menyebabkan Muhammad Al-Fatih ada confident untuk dia macam membesar sebagai putera akan menggantikan ayah dia. Jadi ibu tiri ni berasal dari Serbia. Ibu tiri dia bukan daripada keturunan Turki sendiri dan bukan Arab, dia adalah orang Serbia. Jadi maknanya nama ibu tiri dia Mara Borkovic. Orang Serbia. Mara Borkovic. Maksudnya ibu tiri dia selalu bagi semangat dia. Okey. Ketika Sultan Murad meninggal, maka digantikan dengan Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih ni dia dah ditrain oleh bapa dia, kau kena tombangkan kota Konstantinopel.
Kota Konstantinopel ni adalah kota Rom yang terakhir. Kota Rom yang terakhir. Mana Parsi dah tumbang ke Islam awal lagi. Ini kota Konstantinopel. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, maknanya la tuftihannal Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wal ni'mal jaish zalikal jaish. Konstantinopel mesti akan tumbang, dan sebaik-baik orang yang akan menombangkan kota Konstantinopel tu adalah rajanya, pemimpinnya, dan sebaik-baik orang yang maknanya berserta adalah tenteranya. Nabi dah pesan. Jadi Muhammad Al-Fatih ni cukup maknanya berpegang dengan hadis ni, dan 23 kali percubaan sejak zaman sahabat untuk menawan Konstantinopel tak berjaya. Dia kata ini masa dia. Okey. Jadi Muhammad Al-Fatih start kepung kota Konstantinopel, kan? Kemudian berusaha untuk tawan kota Konstantinopel, tapi tembok Konstantinopel ni dia memang kuat Jadi dia ada 5 lapis tau. Dia punya pertahanan dia. Keliling tu adalah memang laut. Kemudian dia buat macam sungai untuk masuk ke. Jadi memang susah nak masuk. Layer pertama tembok. Kemudian dipanggil killing field. Maknanya ada kawasan lapang, ada tembok satu lagi. Kawasan lapang, ada tembok satu lagi. Jadi kau nak memecahkan tembok 3 ni, kan? Jadi ketika Muhammad Al-Fatih dia keliling tembok tu, dan dia cuba macam-macam. lah. Dia gali terowong bawah tanah. Konstantinopel dapat tahu, meletupkan terowong tu, ramai tentera yang mati. Dia cuba serang, ramai tentera yang mati. Dia buat satu meriam besar, kan? Maknanya sampai pecah meriam tu pun tembok tu tak teruntuh juga. Dan dia hampir-hampir putus semangat tau. Dan dia bawa kapal dia naik dan turun ke Golden Horn. Pun maknanya serang di situ pun tak berjaya juga. Yang kuatkan dia siapa? Ibu dia, ibu tiri dia tu, kan? Sultanah Mira ni yang menguatkan dia. Kau boleh. Kau kena study. Kau dah belajar 23 kali percubaan sejak zaman sahabat untuk runtuhkan Konstantinopel. Tak boleh. Kau dah study dah. Mak dah ajar kau. Kau boleh. Jadi last kali Muhammad Al-Fatih ni lead. Dia dulu tentera, dia ada wave tau. Dia ada tentera dia. Okey, gelombang pertama, gelombang kedua datang. Last kali dia sendiri yang lead untuk pergi ke tembok Konstantinopel tu. Wah, yang ramai-ramai datang. Yang akhirnya dapat mengalahkan maknanya penjaga benteng kota Konstantinopel tu, sampai boleh pecah kota Konstantinopel tu, dan akhirnya boleh menang. Ditaluk. Dia berasal dari apa? Daripada pujian seorang ibu. Kan? Jadi Muhammad Fatih ni dia tak ingat ibu dia sebenarnya. Dia kecil lagi dekat istana dah. Dan lepas tu ibu dia meninggal. Jadi yang jaga dah adalah ibu tiri dia. Ibu tiri dia ni sentiasa bagi. Jadi maksudnya apa? Pujian ni yang bentuk sunat ni adalah benda macam-macam tu. Kita bagi semangat ke anak kita, kan, untuk dia terus belajar, sembahyang. Jangan perkecilkan kebolehan dia. Okey, dia dapat C, dia dapat D dalam pelajaran dia. Dia telah berusaha semampu yang dia boleh. Kita cakap tak apa. Maknanya abang jangan lain kali jangan main. Kan, tapi maksudnya dapat D hari ni tak apa. Dah dapat D pun, kalau kita bebel pun dia bukan tiba-tiba tukar bling bling jadi dah lepas dah. Yang penting apa next untuk akan datang. Abang okey, cuma abang banyak main game je. Abang memang okey. Kan? Dan berbanyak orang-orang sebenarnya dia dapat mencipta satu kejayaan, di belakangnya ada orang yang memuji, bagi semangat dekat dia. Ini betul pujian sunat. Betul kan, ada orang cakap kejayaan orang berjaya di belakangnya ada isteri, kan, yang bagi semangat dekat dia. Semangat dia, abang boleh, abang boleh, abang sabar. Mana isteri sentiasa bagi semangat dekat dia tu. Kan? Sama ada bagi semangat ataupun tak. Awak tu lah. Ataupun membebel. Semangat berbeza Ustaz. Dua side lah. Antara dua tu kita pilih yang memuji, kan, sebab kita berjamaah Allah Al-Hamid, kan. Okey. Jadi hukum puji sunat maknanya boleh menyebabkan seorang itu termotivasi dalam buat kebaikan, maka pujilah. Dan saya dah bawa ceritakan kisah Muhammad Al-Fatih yang dijaga oleh ibu tirinya. Sebenarnya yang banyak mempengaruhi hidup Muhammad Al-Fatih bukan ayah dia, tapi ibu tiri dia. Masya Allah. Mak tahu, ibu dah hidup dengan ayah lama. Ayah macam mana teknik macam mana ayah dia ada. Ayah kau ni memang macam tu, backing set kau. Dia macam kecil hati sikit ayah bapak dia, macam Sultan Murad ni, macam itu memang seorang sultan macam tu. Dia penat, dia melit peperangan. Kalau tak, macam mana negara ni boleh dilindungi. Kau jangan kecil hati ayah kau. Mak tiri dia tu yang selalu bagi semangat, sebab mak dia dah meninggal. Sebenarnya ini yang disebut sebagai sunat untuk kita bagi pujian, kan? Begitu.
Jadi ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, dan yang kelimanya hukum, maknanya kita memberi pujian adalah harus. Harus. Okay. Harus ni macam mana? Harus ni pujian yang berbentuk sapaan-sapaan. Kita datang ke office, cantik nampak baju. Itu menyapa je. Dia panggil, kalau ajak ayam kan. Mungkin sapa-sapa ayam macam tu lah. Sapa-sapa ayam. Sapa-sapa ayam bukannya. So, maknanya kita menyapa dia. Dapat ceria hari ni. Maknanya menyapa ni bukan puji itu tau. Tapi maknanya kita punya permulaan untuk kita menegur tu. Build relationship ni kan, kita menegur kan. Daripada kita buat tak tahu, je baik kita sapa isteri kita. Penat bini abang masak ni, tu sedap. Kan. So maksudnya kita menyapa sama ada bentuk sunat untuk bagi rangsang dia, ataupun kita menyapa maknanya mengiktiraf kewujudan dia tu. Taklah kita datang buat tak tahu, semua buat tak tahu je kan. Jadi kalau semua menyapa, dia menyemarakkan kehangatan, keceriaan dalam satu tempat tu. Taklah hambar je. Taklah hambar. Kan? Sebab itu ketika orang-orang Arab dulu, cara menyapa dia adalah dengan cara memuji begini, dan Islam tak larang. Maksudnya dengan memuji, anta munawwar, Allah ftah alaik, Allah redha anak, macam maknanya dengan mendoakan dan sebagainya, itu cara dia. Maka Nabi ajar, mahu tak kamu, kata Nabi SAW, aku ajarkan kepada kamu satu perkataan untuk kamu menyapa. Kalau kamu ucap perkataan ini, maka hati kamu akan diberikan kasih sayang. Waktu tu Rasulullah kami nak ucapkanlah Assalamualaikum. Jadi doa. Jadi perkataan Assalamualaikum tu sebenarnya berasal daripada budaya orang Arab yang datang suka menyapa dengan pujian. Maka Nabi ajarkan. Okay, selain daripada itu, Nabi tak larang, Nabi tak cakap jangan macam tu. Larang tu kalau bentuk memuja tu mana Nabi tak larang. So benda tu baik juga. Benda tu baik juga. Tapi Nabi ajar, maksudnya nak tak kau bagi, maksudnya kau bagi ni, hati kamu akan berkasih sayang. Rupanya hikmah dia, agama Islam untuk seluruh manusia. Kan kalau dia kata perkataan tu bahasa Arab, kita mungkin tak faham, kita sebagai orang Melayu. Tapi satu dunia menggunakan perkataan tu, Assalamualaikum. Dan hati kita, ada orang Islam kat sini. Kan? Syiar. Syiar tu. Jadi saya dengan izin Allah SWT banyak pergi ke negara-negara yang majoriti bukan Islam. Ketika kita berjalan, tiba-tiba ada orang bagi salam, terus rasa macam saudara tau. Terus rasa macam rapatnya. Kita sama lah. Kita sama akidah. Walaupun mata dia sepit, mata Ustaz tak, Ustaz. Kan? Jadi maknanya kita dapat rasa kan, pergi ke mana-mana, ke negeri mata sepit ke, mata kembang ke, mata bulat ke, mata terjojol ke kan. Kalau kat negeri Afrika, dia mata besar yang macam gitu kan, macam meliak-meliak mata, mata macam tu kan. Tapi Assalamualaikum, Muslim, Masya Allah kan. Terus rasa mesra rasa. Betul kata Nabi SAW kan, mau tak aku tunjukkan selaras satu dunia, orang yang ada keimanan, dia menyapa dengan Assalamualaikum. Jadi harusnya memuji sebagai menyapa tu didatangkan dengan perkataan salam yang dapat pahala pula ketika kita untuk menyapa tu kan. Ini 5 hukum memuji sebelum kita pergi pada yang lain, insya-Allah. Insya-Allah. Cuma ni lah Ustaz bercakap tentang memuji ni, sampai apa hukum kalau bukan macam nak buat apa kalau orang memuji kita, Ustaz? Okey. Jadi nak bahas sekarang terus. Okey. Jadi bibo kakak tuan-tuan sekalian, kita dah tahu hukum memuji. Sekarang kita nak kongsikan pula macam mana kalau orang memuji kita. Kan? Kalau orang memuji kita, 3 benda kita kena buat. 3 benda atau salah satu kita kena buat. Kata orang cakap, maksudnya apa, maknanya orang memuji kita tu, sudah buat apa ni kan? Nak kembang hidung ke? Nak paling belakang ke? Nak terangkat-angkat ke? Nak terangkat-angkat ke? Apa nak buat? Apa nak buat? Suami kita puji kita kan? Okey, sedap masakan awak. Okey, nak buat apa ni? Tambah garam apa ni? Nak buat apa ni kan? Okey. So tadi hukum memuji. Sekarang ni apakah respon untuk kita bila kita dapat puji kan? Tiga benda ya. Yang pertamanya adalah balikkan pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita sedar dan kita tak kembang sampai terleka. Kadang-kadang mungkin orang tu dia memuji dengan hukum yang sunat, maknanya dia nak merangsang kita buat baik, tapi kita rasa macam dia ni macam memuja dan kita lupa kan. Jadi maknanya balikkan pujian pada Allah. Paling mudah ucap Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. So dapat pujian kan? Dapat pujian. Apa cantik, sedap masak awak pada hari ni kan? Alhamdulillah. Jadi itu cara dia, bukan nak buat apa ni? Jam apa nak buat ni? Okey. Sebab Alhamdulillah. Itu cara pertama. Ketika kita mendapat pujian, balikkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang keduanya, ketika kita mendapat pujian, apa nak buat? Yang keduanya, ucapkan amin.
Oh. Amin. Kalaulah anda kata apa yang dipuji oleh orang itu tak ada dekat kita, mudah-mudahan Allah bagi. Kan, kalau orang tu sini-sini saja. Cantik hari ni. Amin. Amin. Okay? Okay. Kalau anda kata pujian itu memang dah ada kepada kita, biar jangan kita sombong. Biar Allah perbaiki, Allah tambah lagi kebaikan-kebaikan. Jadi ucapkan amin. So jangan kita nafikan pujian orang. Contoh katakanlah, cantik awak pada hari ni. Tak adalah. Wah, ni tak adalah. Lemal-lemal lu konon kan. Hati bunga-bunga. Hati bunga-bunga kan. Tapi mana ada kan. Hati bunga tapi nafikan merah-merah muka kan. Okey. So apa nak buat? Amin. Maksudnya awak nampak macam sekarang ni makin putih, makin cantik lah. Amin. Kalau kita memang belum putih lagi, mudah-mudahan Allah bagi putih. Okay. Kalau kita anda kata dah putih, amin tu mudah-mudahan Allah tambahkan lagi seri-seri daripada apa yang kita nak tu lah. Kan? So jadi jangan silap tau. Tak semua tempat putih tu dianggap sebagai cantik. Kalau kita pergi negeri-negeri seperti Afrika, lagi hitam, lagi cantik. Lagi ireng kan, lagi nampak macam seksinya kan. Setengah-setengah tu kan. Putih apa ni? Jauh sikit boleh tak? Ya betul. Ni orang mana ni? Mana ni kan? Macam saya pergi Iran saya program pergi ke tanah-tanah Parsi. Dekat sana hidung kita pesek ni adalah hidung yang cantik bagi dia. Pojaan. Ya, saya kata kau ni saja je kan. Tak, memang betul. Diorang sampai buat pembedahan tau untuk merendahkan sikit hidung ni. Rata-rata ke sana tu kan. Dia kata hidung kau cantik macam seksinya hidung kau. Macam tu lah. Kan belah timur ni sibuk nak memancungkan kita hidung. Sibuk nak memancungkan hidung. Kan sana tu sibuk nak merendahkan hidung. Dia punya point apa? Manusia tak pernah bersyukur. Itulah dia. Ada yang mancung nak pesek kan. Yang pesek nak mancung kan. Kau bersyukur boleh tak? Dia punya point dia syukurlah. Maknanya itulah manusia kan. Yang putih nak hitam, yang hitam nak putih. Yang hitam nak putih. Yang putih orang putih tu duk berjemur, dia rasa macam tan, kulit tu macam gelap-gelap macam tu, colored tu macam cantik pada dia. Putih sangat ni macam apa ni? Macam tu kan. Jadi maknanya manusia bersyukur so dia maknanya cara kita yang keduanya adalah kita ucap Alhamdulillah. Dan yang ketiganya apa dia? Berdoa. Doa untuk diri orang tu, doa untuk diri kita. Berdoa lah. Yang itu panjang sikit lah. Respon Alhamdulillah pendek, saya respon Amin pendek, doa lepas tu. Kalau kita dapat pujian, ya Allah, mudah-mudahan kau baiki aku lebih daripada apa yang mereka cakap. Ini yang Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah. Dia selalu berdoa, antara doa dia dalam bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, jadikanlah aku ni kecil di mata aku tapi besar di mata manusia. Kecil di mata aku, besar daripada manusia. Maksudnya apa? Jadikanlah aku ni, kalau aku hebat pun di mata aku tetap kecil. Tapi biar di mata orang besar tak apa, tapi biar di mata aku tetap aku kecil. Biar tak jadi tak sombong. Rendah hati jadinya. Ni tak sombong benda tu. Ini 3 benda panduan kalau macam mana kita dapat satu pujian. So ibu, akak-akak saya sekalian, kalau suami puji pada hari ni, janganlah macam tak percaya pula kan. Kenapa ni? Tiba-tiba puji ni kan. Awak nampak cantik pada hari ni. Abang nak apa? Amin. Terus terang. Amin dulu kak. Amin dulu baru cakap abang nak apa. Itu tu marah kat abang nak apa. Dia baru nak belajar lepas dengar personal ziarah. Baru nak belajar memuji. Tiba-tiba kena sergah kat isteri. Tak jadilah. Esok tak ada dah. Esok tak ada. Esok hantar soalan. Bagaimana Ustaz kalau kita memuji dan isteri kita sergah kita balik? Itu dalam apa nak buat Ustaz? Itu dalam panduan dan seterusnya. Tunggu. Jangan miss personal ziarah kita. InsyaAllah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Hari ni kita belajar tentang macam mana apa tu hukum puji, ada haram, ada wajib, ada makruh, ada sunat dan juga harus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan Ustaz dah berikan juga tips. Kalau orang puji apa kita nak buat. Lepas ni janganlah terpinga-pinga pula bila orang puji kan. Alhamdulillah. Terima kasih. Amin dan sebagainya. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan kita sampai ke hujung-hujung, mungkin ada sedikit kesimpulan yang boleh Ustaz berikan untuk tajuk kita hari ni. Ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Kita bincang mengenai Allah Al-Hamid, iaitu Allah yang maha terpuji kan. Allah memang layak dipuji. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita memuji sehingga memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji itu sehingga memuji Allah Subhanahu wa taala. In return Allah akan sayang kita pula. Kita sayang Allah, Allah akan sayang kita. Bila mana kita rasa Allah sayang kita,
Ketika kita ada masalah, Allah beri jalan keluar bagi masalah. Ketika tengah sedih, Allah datangkan benda menggembirakan kita. Ketika kita ada hajat, Allah tunaikan hajat kita. Nanti kita akan rasa benda itu. Kita sayangi Allah, nanti Allah akan sayang kita. Itu dalam Quran Allah sebut, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kau betul cinta Allah, ikutlah aku. Ini ikutlah Nabi SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Nanti Allah akan sayang kamu. Kan? Maknanya kita bincang Allah Al-Hamid, dan kita memang selayaknya memuji sehingga memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab memuji ni pula kan, kita fokuskan juga kepada pujian, maknanya sesama manusia. Jadi maknanya puji dengan Allah hukumnya jelas, kita faham kan. Puji sama manusia ni ada 5 hukum dia. Ada yang ketika wajib, sunat, harus, makruh, maknanya haram. Jadi kita dah kongsikan perkongsian dia. Dan sebagai penutupnya, kita ceritakan panduan ketika kita mendapat pujian daripada orang pula. Jangan tolak, jangan nafikan kan. Ucap Alhamdulillah, maknanya balikkan pujian kepada Allah. Ataupun kita maknanya ucap amin, supaya kalau tak lagi Allah bagi pada kita. Kalau dah ada, Allah perelokkan lagi. Dan yang ketiganya berdoa biar Allah Subhanahu Wa Taala bagilah dan tutup keaiban-keaiban kita. Sebab kita hari ini dipuji oleh orang bukan kehebatan kita, tapi kerana Allah menutup keaiban kita. Dan kalau Allah buka keaiban kita, tidak ada lagi pujian sesama manusia. Jadi mana mudah-mudahan dengan kefahaman Allah Al-Hamid pada hari ini, kita dapat faham tentang pujian, hukum-hukum pujian, dan sepatutnya kita perlu sentiasa meningkatkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Aduh Ustaz, orang sebut ucap haza min fadli rabbi. Ya, haza min fadli rabbi, satu perkataan yang tawaduk dan ubat kepada penyakit ain. Ain jadi bila orang tu ada satu nikmat, dia terdedah dengan orang hasad ataupun orang dengki. Jadi ubat bagi orang hasad, sebab orang hasad ni kadang-kadang orang yang ada ain, dia panggil ain ni maknanya pandangan mata hasad. Dan Al-ain haq, ain tu betul-betul ada, kata Nabi SAW. Jadi orang pandang mata hasad tu menyebabkan kita ada mudarat dengan izin Allah SWT. So dia pun tak niat nak memudaratkan kita pun. Kalau dia tak tahu pun dia tak boleh tahu memudaratkan. Jadi apabila dia mula hasad, untuk menjadikan hasad pandangan hasad tu tertawa, maka dia kena ingat Allah. Jadi kalau dia kata dia pun tak tahu dia ada ain ataupun tak, dia tengok cantik orang ni, tiba-tiba orang tu terjatuh contohnya kan. Contohnya mana dia tu ada ain, dia pun tak tahu tak pasal ada ain. Jadi apabila dia tahu kalau seorang tu tahu ada ain, dia kena ingat Allah. Maksudnya cantik orang tu, dengan hasad cantik orang tu, kenapa aku tak dapat macam tu? Astaghfirullahalazim. Jadi astaghfirullahalazim menawarkan ain dia. Ataupun subhanallah, apa-apa ingat Allah lah. Sebab tu ada setengah-setengah rumah ataupun kereta, terutama negara Arab, dia akan tulis haza min fadli rabbi. Sebab apa? Kalau seorang yang ada ain tengok, kenapa dia dapat, aku tak ada dapat macam ini, tapi dia terus terbaca haza min fadli rabbi, tertawalah ainnya itu. Masya Allah. Itu maksud juga kalau tengok anak-anak kecil, kadang-kadang bayi-bayi kecil kan, comel-comel macam tu pun boleh jugalah. Tapi setengah-setengah orang Melayu, alhamdulillah, dah budaya kita mengucap. Contoh kita tengok budak comel kan, Masya Allah comelnya, Masya Allah. Kalau orang ada ain, tertawa insyaAllah dengan menyebut perkataan-perkataan Allah itu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan sampai ke hujung, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa Ustaz. Okay, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan berilah manfaat kepada ilmu yang kami pelajari ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.